Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati moderator atau pengacara majelis, yang dimuliakan semua pihak pengurusan Lokal Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran melalui tafsir kita ni Aisarut Tafasir, kan? Dalam kitab kita Aisarut At-Tafasir. Ada jemaah yang dah ada kitab, ada jemaah yang belum ada kitab. Yang ada buka kitab, yang tak ada kitab boleh buka mana-mana tafsir saja. Tafsir yang kita baca pagi pun boleh, tafsir pimpinan Ar-Rahman pun boleh. Yang pentingnya biar ada kitab di tangan. Itu yang mustahaknya ada kitab. Sebab kita nak belajar tadabbur Quran ini, biar Al-Quran tu ada di tangan kita supaya orang panggil lebih kita faham apa yang kita baca, apa yang kita belajar ni, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 79. Ayat 79 surah Ali Imran, di mana Allah SWT ceritakan kepada kita tentang kedudukan manusia hari ini. Hebat mana pun manusia yang telah menerima jawatan daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu menerima wahyu, menerima jawatan Nabi. Semua mereka akan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hak untuk mereka buat agama sendiri ataupun buat ajaran sendiri, ajak orang kepada dia sendiri. Tidak mungkin. Jadi dia kena ajak orang kepada Allah, kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan nama At-Tauhidu Awalan. Tauhid yang pertama sekali. Jadi kita mula dakwah kita dengan tauhid. Dakwah kita ni bermula dengan Al-Quranul Karim. Kita belajar Quran, kemudian kita belajar bacaan, kita belajar memahami makna dia, kita belajar apa dia maksud Al-Quran, kita tadabbur Quran. Insya-Allah itulah dipanggil amalan yang awal yang dilakukan oleh golongan salafus salih. Jadi para jemaah sekalian, ayat yang kita baca ini, saya mula dengan ayat yang pertama, kemudian kita baca satu ayat. Insya-Allah perancangan yang saya buat, saya letak insya-Allah akan berakhir kepada ayat 83. 79 sehingga 83 insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Maksudnya, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Jadi maksud Alkitab di sini kitab kita lah, iaitulah kitab Al-Quran. Ataupun kalau Nabi dulu, Taurah, Injil, Zabur, ikut Nabi masing-masing. Memberi kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian.
Hikmah di sini kita tengok dulu. Terjemahan kemudian kita pergi kepada makna al-kalimat. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Subhanallah. Dia terima wahyu daripada Allah untuk ajak orang menyembah Allah. Tiba-tiba dia suruh orang sembah dia. Bukan menyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, adalah kamu menjadi orang Rabbaniyin. Tak ada orang Nabi yang ajak orang sembah dia. Tak ada. Yang adanya, kunu Rabbaniyin. Kamu adalah menjadi Rabbaniyin. Kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Apakah makna ayat ini, para jemaah sekalian? Kita pergi kepada penjelasan kata. Dalam bahasa Arab kata syarhul kalimat. Syarhul kalimatnya, makna kalimah ayat ini apa dia maksudnya. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita dalam ayat ini tentang apa. Barulah kita jelas. Setelah kita belajar, baru jelas kepada kita tentang apa yang Allah nak ajar kepada kita. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, yang kita kena tahu, yang kita kena hadam dan kita kena teliti. Baik, dalam ayat ini Allah kata apa? Makana li basyarin. Tengok ni. Makana li basyarin bukanlah urusan seorang manusia yang diberi oleh Allah Alkitab. Tuhan bagi kepada dia kitab. Hikmah dan kenabian. Hikmah dan kenabian. Tengok nota di bawah. Kata al-bashar, lafzul bashar boleh digunakan untuk mufrad, singular, dan boleh juga untuk jamak, plural. Sedangkan yang dimaksud dengan bashar dalam ayat ini iaitulah Nabi Isa AS. Sebab ayat surah Ali Imran ni berkisah tentang kedatangan wafdu Najran jumpa dengan Nabi SAW nak berdebat tentang kedudukan Nabi Isa AS. Jadi ayat ini fokus kepada Nabi Isa. Tapi boleh digunakan kepada Nabi kita sallallahu sendiri, boleh digunakan kepada Nabi yang lain. Cuma kalau kita nak tengok konteks ataupun perbincangan ayat yang pertama ini kepada Nabi Isa AS, dia jelaslah kepada kita. Dan maksud hikmah dan kenabian, tengok nota 130 dalam terjemahan. Maksudnya tidak boleh bagi seseorang Nabi mengatakan, jadilah kalian penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi kenabiannya adalah dengan mengatakan, mana jawatan Nabi ini dia kena kata apa? Hendaklah kamu menjadi manusia Rabbani. Apa dia Rabbani? Yang sempurna ilmu dan takwanya dan seterusnya. Itu makna Rabbani. Maknanya Rabbaniyin, manusia yang mempunyai ilmu dan takwa. Baik. Itu satu makna ayat. Maka li basyarin, tidak sah bagi manusia. Jadi manusia di sini iaitulah fokus kepada Nabi Isa AS ataupun nabi-nabi yang lain yang telah dilantik oleh Allah Azza wa Jalla menerima wahyu daripada Allah. Jadi tak boleh kita senang sewenang-wenangnya menukarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita itu. Tak boleh. Baik. Al-kitab, ma makna al-kitab? Al-kitab dengan makna wahyu yang Allah yang tertulis. Allah Ta'ala beri wahyu kepada siapa? Kepada Nabi SAW, ataupun Nabi Isa, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hukma. Al-hukma artinya hikmah, iaitulah pemahaman tentang rahsia syariat. Al-hukma yakni hikmah, iaitulah fiqh tentang asrar asy-syar'. Maknanya apakah rahsia, apakah tujuannya ayat ini diturunkan. Allah Ta'ala lantik Rasul ni untuk apa awak? Itu dipanggil tujuan dilantik Nabi. Wan nubuwah. Nubuwah ni kemuliaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya min imbahi bil ghaib. Allah Ta'ala beri kepada dia maklumat yang ghaib yang tak boleh direka oleh manusia, tak boleh dipikir oleh otak sebab dia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Tentang perkara ghaib dan diberikan wahyu kepadanya.
Allah Ta'ala berkata-kata dia melalui wahyu yang disampaikan kepadanya. Baik, itu makna ayat. Maka dia kata, walakin kunu rabbaniyin. Apa makna rabbaniyin? Rabbaniyin jam'u rabbani. Seorang yang disebahkan kepada Tuhan kerana dia banyak beribadat dan berilmu tinggi. Boleh juga diambil daripada perkataan Rabban. Rabban yang berarti orang yang memperhatikan kepentingan manusia dan yang selalu memperbaiki serta mengurus segala keperluan manusia. Jadi kita kata Rabbani ini ada dua kategori. Sama ada dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla ataupun dia ni seorang yang prihatin kepada manusia. Itu Rabbani. Ini kita hari ini mudah-mudah ya ulama Rabbani. Ulama apa Rabbani? Kan? Yang duduk zikir kuat-kuat, yang duduk mengajar pelik-pelik, solat jemaah pun tidak, itu Rabbani. Itu dia panggil persepsi yang kita buat sendiri, nak angkat darjat orang-orang yang kita suka, orang yang kita sayang, sehingga tak boleh ditegur lagi. Ini satu benda yang berbahaya dalam masyarakat. Ya. Rabbaniyin, arbaban itu dalam ayat yang ke seterusnya. Baiklah. Itu makna ayat yang pertama. Selesai. Kita berpindah kepada ayat yang ke-80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Tak boleh. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran dan di waktu kamu sudah menganut Islam, menganut agama Islam. Jadi tak boleh lagi nabi-nabi mengajar benda yang tidak diajar oleh Allah kepada mereka. Apa makna arbaban? Tengok. Arbaban jamak dari kata Rabb. Ar-Rabb yang berarti tuan, pemimpin yang diberi pengabdian. Jadi dia kata Allah Ta'ala tak suruh nabi-nabi ni suruh jadikan malaikat dan nabi-nabi itu arbaban, Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak mungkin. Kerja nabinya ajak manusia supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bukannya supaya mengabdikan diri kepada malaikat atau pada nabi itu sendiri. Tidak ada. Baiklah, itu ayat murukum bil kufri. Tengok mana ayat murukum bil kufri, dia panggil apakah dia menyuruh kamu berbuat kekafiran? Dalam bahasa Arab dipanggil istifham inkari. Istifham inkari maknanya pertanyaan dengan nada bantahan. Pertanyaan dengan nada bantahan dan penolakan. Nada bantahan dan penolakan. Maknanya kita tanya macam satu, bukan tanya nak tahu, tanya bantah. Apa buat ni? Bukan tahu ke? Dan dimaksudkan dengan kekafiran di sini adalah keluar daripada Islam dengan murtad wal iyaz billah. Baik, para jemaah sekalian, kita dah faham makna ayat. Sekarang ni kita nak berpindah kepada maksud dua ayat yang kita belajar ni. Maksud dua ayat yang kita belajar ini, apakah maksud dua-duanya? Makna ayat 70 dan 79 dan 80, makna ayat. Kedua ayat ini masih lagi berbincang dalam konteks bantahan terhadap ahli kitab. Ahli kitab yang mana dalam ayat 79 ini merupakan bantahan secara khusus kepada delegasi Nasrani Najran yang mereka adalah orang-orang yang menuhankan Isa alaihissalam. Jadi puak-puak Nasrani, delegasi Najrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kita kata ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang dikata oleh puak-puak yang zalim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala beritahu, bukanlah menjadi hak manusia yang diberi apa?
yang diberi oleh Allah Taala Alkitab, maknanya nabi lah, orang yang boleh Alkitab ni para nabi alaihi wassalatu wassalam kan. Mereka boleh kitab. Maka tidak ada hak untuk mereka ataupun mempunyai hal hikmah, yakni pemahaman yang mendalam mengenai rahsia-rahsia syariat yang terdapat dalamnya, serta diberi kemuliaan dengan jawatan nabi sehingga ia dapat menerima wahyu dan ia dijadikan salah seorang nabi pilihannya. Tetapi nabi ni belot. Apa dia belot? Tetapi dia menyeru manusia lain agar menyembah dirinya. Ini masalah kita hari ini. Dan ia katakan pada manusia, jadilah kalian penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tidak mungkin. Tengok nota di bawah. Ada nota di bawah tu menceritakan kepada kita tentang kumpulan ini. Pernah satu hari orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dia tanya apa Nabi? Aturidu an nattakhidaka rabban? Ganah punya soalan. Dia kata, Muhammad, apakah kamu menginginkan agar kami menjadikan kamu sebagai Tuhan? Nak ke tidak kami jadikan awak sebagai Tuhan? Bila dia mari soalan karut macam ni, maka Allah Ta'ala turun ayat Quran. Maka nali basyarin an yu'tiyahallahul kitaba wal hikmata ila akhiril ayah. Ayat 79 ini, tak mungkin Nabi nak ajak orang supaya sembah dia, sedangkan dia dilantik oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Rasul, bukan menjadi Tuhan. Ini satu kepincangan yang cukup berbahaya. Hal semacam ini belum pernah dan tidak akan pernah terjadi selamanya. Nabi tak akan buat benda ni. Dan tidak pula hal tersebut boleh dibayangkan terjadinya. Bukan tak mungkin. Kalau begitu, mengapa kamu, wahai orang-orang Nasrani, berkeyakinan bahawa hal itu dilakukan oleh Nabi Isa AS? Nabi Isa ajak orang supaya sembah dia? Tak mungkin. Sesungguhnya orang yang diberi keutamaan yang sedemikian tinggi tidak akan berkata kepada umat manusia, jadilah kamu penyembah-penyembahku. Tetapi jadilah kemudian manusia Rabbani, yang berbuat baik pada manusia lain dan menunjukkan mereka kepada jalan menuju pada Allah melalui kudrat upaya mengajarkan Alkitab dan mendalaminya, agar mereka juga menjadi mulia dalam ketaatan kepada Allah dan hidup bahagia dengan ketaatan itu. Ini maknanya di sini Allah Taala nafikan tuduhan jahat yang dibuat oleh Ahlul Kitab terhadap terhadap Sayyidina Isa Al-Masih alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Wa ala nabiyyina salatu wassalam. Baik. Sekarang kita berpindah pula kepada makna ayat yang ke-80 yang kita baca tadi. Pada ayat 80, Allah SWT mengkhabarkan, menginformasikan, itu bunyi Indonesia. Kan? Sekarang ni orang suka cakap bahasa-bahasa Indon, bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Kita cakap bahasa kita lah biar orang faham. Allah Ta'ala mengkhabarkan mengenai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi tidak menyuruh umatnya agar mereka menyembah kepada selain Allah yang Maha Tinggi. Tak ada. Nabi kita tak pernah buat benda tu. Sekalipun malaikat yang Maha Tinggi, sekalipun selain Allah Ta'ala itu malaikat yang mulia atau Nabi yang diutuskan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolak anggapan yang mengatakan hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah berfirman, Allah kata apa? Aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kafir lepas mu beriman nak suruh jadi murtad, jadi kafir semula? Tak mungkin. Maka itulah makna ayat yang kita belajar, dua ayat yang ada di hadapan kita ini. Para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hidayatul ayataini, pengajaran yang dapat diambil daripada dua ayat ini. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada dua ayat ini? Yang pertama, lam yakum minal mumkin, tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla Alkitab dan hikmah serta dimuliakannya sebagai nabi, kemudian dia menyuruh umat manusia agar menjadi penyembah-penyembah dirinya.
Lebih mustahil kalau ia menyeru penyembahan kepada orang Nabi yang lain daripada dirinya. Ini di sana. Allahu Akbar. Ini terjadi kepada sebahagian ajaran sesat. Jadi para jemaah sekalian, dari sudut orang panggil perhatian yang cukup dahsyat, yang cukup berbahaya kepada kita para jemaah sekalian, iaitu ada sekumpulan ajaran sesat. Di negara kita ke negara mana, dia menyeru manusia supaya memuja dia. Dia tak suruh sembah dia direct. Oh, kamu sembah aku. Tak. Tapi berselindung di sebalik kata-kata yang menunjukkan kepada pemujaan, kepada taqdisul askhas, mensucikan Tok Syekh ini, itu berlaku. Sampai dekat Tok Syekh tak pergi masjid pun tak apa. Tok Syekh ni kalau tak semaya dengan orang ramai pun tak apa, sebab dia semaya di Mekah, dia ahli hakikat, dia ahli makrifat. Kita mengatakan ini semua ni kekarutan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau tuan-tuan terjumpa benda macam ni, jauhkan diri daripada perangkap-perangkap maut yang dimainkan oleh syaitan. Dia panggil talbisu iblis. Ini bahaya ni. Mula-mula dia tak ada, mula-mula dia tak peringkat tu lagi. Peringkat, oh syekh kita ni orang hebat, orang ni akhir sekali disucikan syekh. Dia buat apa pun tak haram bagi dia. Sebab makam dia tinggi, kedudukan dia hebat. Jadi dia diboleh belaka hak dia. Kita kata ini cukup berbahaya. Gerakan-gerakan ini cukup berbahaya. Dia minta orang supaya puji dia je. Akhir sekali dia panggil taqdisul ashkhas, mensucikan Tok Syekh ini daripada sebarang dosa, sebarang benda yang walaupun dia menyalahi syarak, tapi dia anggap suci, dia anggap mulia sebab mereka telah mendapat konon-kononnya kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini satu benda yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Baik. Perkara yang kedua, yang dianggap sebagai sadatun nas, menjadi ketua di kalangan manusia ini, ialah orang-orang yang bersifat Rabbani. Apa dia Rabbani? Mereka yang mendidik umatnya dengan ilmu dan hikmah. Membangun kehidupan yang lebih baik dan membimbing mereka ke jalan yang benar, itu dipanggil ulama Rabbani. Ulama yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang patuh pada syariah, yang beramal dengan sunnah Nabi SAW. Barulah jadi Rabbani. Ini sunnah tak entah mana. Bahasa orang muda sekarang, sunnah ke laut, tapi mendakwa mereka lah orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Kita kata satu kepincangan yang cukup dahsyat di zaman kita hari ini para jemaah sekalian. Jadi hati-hatilah kita daripada terjebak dengan perkara yang tidak baik ini. Yang ketiga, uzama'un nas, orang-orang besar adalah orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang lain dan memberi petunjuk bagi mereka menuju kehidupan yang lebih baik, menuju pada kehidupan yang lebih baik. Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar ni seorang tokoh ulama yang hebat. Dia kata apa? Meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita ahli sunnah ni kita kata Ali radhiyallahu anhu. Paling tidak pun karramallahu wajhah, tapi eloknya kita kekallah Ali radhiyallahu anhu sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhu, Ali juga radhiyallahu anhu. Tapi kalau ada orang cakap Ali alaihi salam, itu salah satu daripada simptom Syiah. Puak-puak Syiah ni dia bangun sama dia. Puak-puak Syiah dia akan bangun sama dia. Nah, kita boleh tengoklah sekarang ni. Kalau nampak awal-awal lagi dah pergi cari geng Syiah tu, nampaklah tu bangun-bangun sudah ada. Jadi penggunaan istilah juga boleh dikenali puak-puak Syiah ni. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sesiapa yang berilmu, mengetahui dan beramal dengan ilmunya itu, kemudian mengajarkannya. Dia beramal, dia tahu, dia mengajar, ia disebut di alam samawi sana sebagai orang besar. Jadi dia panggil orang besar fi malakutis samawati aziman. Ungkapan senada juga diriwayatkan daripada Nabi Isa alaihissalam, daripada Nabi Isa alaihissalam. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kemudian yang keempat, sujud kepada selain daripada Allah, sujud as-sujudu li ghairillahi ta'ala
adalah perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran. Kalau dia sujud dengan niat sembah, maka itu boleh bawa kepada kekufuran. Kerana ayat 80 ini turun sebagai jawapan kepada orang-orang yang ingin bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman, aya'murukum bil kufri, apakah patut dia menyuruh berbuat kekafiran dikala kamu sudah menganut agama Islam. Jadi ini adalah perbahasan ulama ya. Dia kata kalau sujud tidak niat nak sembah tidak kufur, tapi perbuatan itu salah, dosa. Kita mengatakan bagaimana kita nak tahu niat orang? Sebab itulah dalam kaedah Islam dia panggil sadduz zara'i, menyekat lorong-lorong, pintu-pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Jangan benar anak murid mari sembah tok guru. Walaupun dia tak niat nak sembah, niat nak hormat, mari cium kaki sampai sujud-sujud. Kita kata perbuatan ini cukup berbahaya, berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Mungkin orang yang faham dia niat hormat. Nanti mari yang kemudian dia niat apa? Dia niat sembah. Ini satu benda yang berbahaya. Jangan main-main. Para pendakwah, para asatizah, jangan bermudah-mudah mengajar manusia, masyarakat supaya sujud pada Tok Syekh. Mungkin peringkat awal dia sujud hormat, itu pun perbuatan itu salah, tapi orang yang mari kemudian dengan cukup dengan fanatik, dengan ta'assub, dengan takdis guru, akhir sekali mereka menyembah. Wallahu alam. Sebab itu dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat kana nasu ummatan wahidah, manusia ni umat yang satu, dia bawa cerita punca berlakunya penyembahan di atas dunia ni, sembah berhala atas dunia, mari daripada mana? Umat Nabi Nuh alaihissalam, iaitulah kaum yang selepas daripada kebangkitan Nabi Adam. Sebelum Nabi Nuh berlakunya penyembahan berhala, hasil daripada patung-patung yang dibuat untuk mengenangi orang-orang soleh yang mati di kalangan mereka. Akhir sekali patung itu jadi berhala. Itu permainan syaitan. Hati-hatilah tuan-tuan, para pendakwah jangan bermudah-mudah memberi ruang yang selesa kepada geng-geng yang duk mai sujud pada Tok Syekh. Akhir awalnya hormat, awalnya ambil berkat, akhirnya akan menjadi penyembahan, wal iyazbillah. Baiklah, kita berpindah kepada ayat yang ke-81. 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Maksud dia, dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian dari para nabi. Allah Ta'ala buat perjanjian dengan para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, nescaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Sepatutnya begitu. Makna orang dulu, umat dulu, bila dia baca dalam kitab dia akan datang Nabi akhir zaman, patutnya bila munculnya Nabi SAW, mereka terus sokong, support, terus beriman. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian? Mereka menjawab, qalu aqrarna, kami terima, ya Rabb. Qala aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab kami, Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Apa dia maksud ayat ini? Tuan-tuan, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut lama ataitukum. Al-mitsaq dulu. Al-mitsaq. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Mitsaq mana perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Maknanya orang dulu berjanji dan bersumpah. Itu mitsaq.
lama ataitukum, apa saja yang aku berikan kepada kamu. Maknanya, kalau aku mahu Nabi ini daripada Arab ke, daripada apa, mu kena terima. Itu perjanjian asal. La tu'minun nabihi. Kamu benar-benar beriman kepada risalah, misi Rasul tersebut, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Aqrartum, hamzah yang pertama ialah istifham takriri. Aqrartum, kata tanya yang berisi penegasan dan pengakuan. Sedangkan arti aqrartum, adakah kamu mengakui? Mereka akan jawab bala. Itu maknanya isri, sumpah dan janjiku. Isri, sumpah dan janjiku, itu makna ayat. Maknanya artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan ahlul kitab zaman dulu dengan akuan bersumpah. Kalau zaman kita kan ni SD lah ni, dan akuan bersumpah bahawa mereka yang dah baca kitab, yang dah tahu sifat-sifat Nabi akhir zaman, bila dia muncul nanti, kamu kena sokong, kamu kena bantu dia. Itu asal perjanjian. Tapi apa jadi? Tengok ayat 82. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sesiapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Siapa dia berpaling? Tengok dalam kalimat, faman tawalla, siapa yang suruh undur ke belakang untuk berpaling dari apa yang telah ia akui dan ikrarkan. Mana dia akui buat ikrar, kemudian dia sendiri batal perjanjian. Ini penganggap ahlu kitab zaman dulu. Zaman kita hari pun, kalau ada orang buat pengakuan, kemudian dia sendiri yang batal perjanjian, kita kata ini spesies perangai ahlu kitab zaman dulu yang tak lekat ikrar. Jadi orang tak lekat ikrar ni satu orang, satu kumpulan yang cukup berbahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan mendekati. Sebab apa saja perjanjian lepas pada ni, semuanya akan dimain-mainkan oleh mereka. Ini satu benda yang cukup berbahaya. Baik, ayat 83. Afaghayra dinillahi yabghun وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan. Semua kita ni akan kembali kepada siapa? Akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk berasa kerah kepala, berasa kita hebat. Nak gimana kita kalau kita tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana kita akan pergi? Tak ada jalan. Baik, tengok makna mufradat dulu. Afa ghaira dinillahi yabghun. Istifham ingkari. Tadi dia panggil istifham takriri. Maknanya mengakui. Hak ni tanya ingkar. Istifham ingkari, kata tanya untuk pengingkaran. Dan ia berun artinya mencari dan menginginkan. Adakah kamu nak cari agama lain daripada agama Allah? Mana lagi? Mana yang betul? Itu sebab tu dia panggil istifham ingkari. Tanya dalam bentuk ingkar. Tanya dalam bentuk ingkar. Walahu aslama, ai tunduk dan patuh kepada perjalanan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk atas dunia ni, semuanya yang ada di langit dengan bumi, akur dengan takdir, dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh sekali-kali mereka berlari daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab apa tak boleh? Sebab dia nak pergi mana? Awak nak pergi ke mana? Nak tak nak, apa yang Allah tetap mesti terjadi. Sebab itu dia panggil tasbih ataupun ketaatan manusia di atas dunia ni ada dua kategori. Tanda ni pelajar. Kategori yang pertama dia panggil taat secara hal, bil hal.
Itu semua kita kena akur. Allah kata sehat, sehat. Allah kata kaya, kaya. Allah kata miskin, miskin. Allah kata perang, perang. Aman, aman. Tapi akur mengikut ketaatan itu untuk orang beriman saja. Yang kafir tidak akan ikut. Yang kafir tidak akan taat. Dia tidak akan buat, dia tidak akan ikut. Sebab apa? Sebab memang dia tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi secara umumnya, secara globalnya, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Semua yang ada di bumi langit ni taat, akur, sama ada mereka taat secara ketaatan ataupun secara paksaan, disebut dengan nama ketaatan bilhal, maka semuanya itu adalah merupakan suatu perkara yang mesti terjadi kepada manusia ini. Tamatlah makna ayat itu. Baik, sekarang kita pergi kepada huraian makna ayat. Makna al-ayat. Makna 3 ayat ni. Ayat 81, 82, 83. Huraian makna dia, tafsir dia. Tengok ada huraian di bawah tadi. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, nota 134. Meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dua orang sahabat ni kata, setiap kali Allah mengutus seorang nabi, maka Allah selalu mengambil perjanjian dengannya, iaitu Allah telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan nabi itu masih hidup. Nabi, Allah ambil perjanjian dengan nabi yang ada ni bahawa akan datang di akhir zaman nama dia Muhammad, ataupun dalam kitab mereka nama dia Ahmad. Maka ia sungguh-sungguh akan beriman kepadanya dan mendukungnya. Lalu Allah memerintahkannya agar mengambil janji tersebut di atas umatnya, iaitu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sedang mereka dalam keadaan masih hidup, mereka hendaklah bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menyokongnya. Ucapan kedua sahabat Nabi ini tidak bertentangan dengan ucapan Qatadah dan imam yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi bahawa sebahagian mereka akan membenarkan sebahagian yang lain. Kita kata tak ada bercanggah. Jadi Qatadah kata perjanjian itu bahawa nabi ini akan membenarkan nabi yang akan datang. Samalah tu. Maknanya setiap nabi yang datang telah dimaklumkan oleh Allah Taala akan datang nabi selepas daripadanya. Dan yang terakhir kali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengakui, terima, maka Allah perintahkan supaya dia beritahu kepada umat dia, umat masing-masing bahawa akan terima, akan datang. Supaya umat itu bersedia untuk menerima kedatangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sangat laju. Ana ada satu kisah yang panjang tentang pengembaraan Salman Al-Farisi. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam rakaman kita kepada kitab Kisah Ghaib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kisah Nabi dengan sahabat, kisah pengembaraan Salman Al-Farisi mencari hidayah. Menarik kisah ni. Saya tak sempat di sini, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Abu Anas Madani, Halaqah Abu Anas, cari di situ kisah pengembaraan Islam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Baiklah. Kita pergi kepada makna al-ayah, maksud ayat. Susunan ayat-ayat ini masih berkisar pada bantahan terhadap kaum Nasrani Najran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulnya agar mengingatkan mereka tentang perjanjian yang telah dibuat oleh Allah ke atas nabi-nabi beserta umat-umat mereka yang terdahulu. Bahawa bila pun datangnya kepada mereka satu kitab dan hikmah, kemudian datang seorang Rasul yang membenarkan, mendukung cahaya petunjuk yang ada pada mereka, maka mereka akan benar-benar beriman dan membantunya dalam menghadapi para musuh-musuhnya dari kaum kafir. Dia kena, itu perjanjian. Mana dia kena membenarkan, dia kena akur, kena terima perjanjian itu. Allah Ta'ala telah mengambil sumpah mereka. Mereka pun telah bersedia berikrar dan mengakui. Lalu Allah mengambil kesaksian mereka
dan mereka telah bersaksi akan hal itu, dan Allah Ta'ala sendiri ikut bersaksi sebagaimana firman-Nya, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Allah kata, aku jadi saksi bersama dengan kamu. Wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan sumpah itu sekali lagi dengan mengingatkan bahawa siapa sahaja yang menyalahi perjanjian ini dan tidak menepatinya, bererti dia menjadi fasik yang akan menerima ganjaran sebagaimana orang-orang fasik yang lain. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang berpaling sesudah itu. Sudah mana? Faman tawalla ba'da zalik. Berpaling sesudah itu, tengok nota di bawah, yakni 135. Mengingkari janji dan menjadi orang fasik merupakan hal yang mustahil terhadap para nabi dan para rasul. Kerana itu, sebenarnya yang diambil sumpahnya dalam ayat ini adalah para pengikut mereka. Akan tetapi dikatakan di sini dengan menggunakan perjanjian kepada para nabi dan para rasul, kerana mereka lah yang akan menyampaikan dan menjelaskannya kepada para umatnya tentang apa yang dituntut oleh Allah dalam perjanjian itu. Kerana itu, Allah mengatakan, kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi ke atas umat masing-masing. Itu maknanya janji Allah Ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik, mana siapa yang berpaling setelah buat perjanjian, setuju belaka, lepas tu tinggal. Itu orang fasik nama dia. Perjanjian ini telah dilanggar oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani, sebab mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang diterima oleh Nabi. Padahal mereka telah diambil sumpahnya oleh Allah agar beriman kepada Nabi dan menyokong perjuangannya. Tetapi mereka engkar dan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya mereka menjadi manusia fasik, jahat, dan akan mendapat azab yang keras, yang siksaan yang berat pada hari kiamat nanti. Selanjutnya, Allah SWT mengherdik kaum ahli kitab dengan firman-Nya. Allah Ta'ala marah pada ahli kitab dengan firman-Nya, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Tengok nota di bawah tu sikit. Dia kata istifham, kalimat tanya di sini diperlukan untuk mengherdik dan mencerca. Afa ghaira dinillahi yabghun. Diriwayatkan dari Al-Kalbi bahawa Ka'ab bin Al-Ashraf, tuan-tuan kena ingatlah siapa dia kau Ka'ab bin Al-Ashraf ni, seorang bapa Yahudi yang menjadi kepala penyagak di Madinah. Ka'ab bin Al-Ashraf ni seorang Yahudi bersama kawan-kawannya berhakim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari jumpa Nabi suruh Nabi putuskan hukuman di atas persengketaan antara mereka dengan orang-orang Nasrani. Mereka bertanya, siapakah di antara kami yang paling berhak ke atas agama Nabi Ibrahim? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kedua-duamu Yahudi, Nasrani, dua-dua tak ada berhak. Sudah. Kedua-dua terlepas dari agama Ibrahim. Yang betul berhaknya kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu berkata, kami tidak mau mengambil keputusanmu dan tidak mau mengikut agamamu. Maka turunlah ayat 83 ini. Turun ayat 83 ini bahawa mu ni kacau buat Yahudi. Kan? Apa ghaira dinillah yabghun? Turun ayat ni. Nak mana lagi mu ni? Tadi mari tanya. Untuk maklumat para jemaah, cerita Yahudi Ka'ab bin Ashraf ni saya dah masukkan dalam buku ni. Buku Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah, tuan-tuan boleh cari. Dan tengok dalam bab tempat-tempat peninggalan sejarah di Madinah. Salah satu daripada tempat yang kita nyatakan itu, iaitulah kubu Ka'ab bin Al-Ashraf. Kota Ka'ab bin Al-Ashraf. Ada di sini, di muka surah 175. Tuan-tuan boleh baca dalam buku yang saya usahakan ini. InsyaAllah. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Padahal semua makhluk yang menghuni langit dan bumi telah patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla secara rela ataupun paksa. Tengok nota di bawah.
Nota di bawah kata apa? Rela ataupun paksa, yakni setiap makhluk tunduk dan pasrah kepada tabiat, kepada tabiat perjalanan dunia ini sendiri. Tak ada itu. Yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya, itulah salah satu bentuk qada dan qadar Allah yang tidak mungkin ada makhluk yang boleh terlepas daripadanya. Itu dia panggil takdir kauni, yang telah iradah kauniyah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Lebih daripada itu, mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah, akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah akan menghitung dan membalas amal-amal mereka seluruhnya. Jadi kita ni kena ingatlah, kita ni akan kembali kepada Allah. Tak usah duduk kerah kepala, tak usah duduk besar apa dah, sebab tak ada jalan kita ni kecuali ilallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkaskan perbincangan kita ni min hidayatil ayat. Pelajaran yang dapat diambil daripada 3 ayat ini, yang pertama, penjelasan tentang sunnatullah yang berlaku kepada para nabi dan para rasul terdahulu, iaitu hendaknya sebahagian mereka beriman dan mendukung kepada sebahagian lain. Semua nabi-nabi ni ba'duhum min ba'din, mesti sokong menyokong. Sebab itulah kita diperintahkan oleh Allah Azza la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita sendiri pun tak boleh nak pisah-pisah. Aku sokong Musa, tak sokong Isa. La, tak mungkin. Yang kedua, kekafiran dan kefasikan ahlul kitab disebabkan kerana mereka merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah Azza wa Jalla. Dan berpaling dari Islam serta sikap ingkar mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah mengambil perjanjian itu agar mereka beriman dan mengikut Nabi. Jadi janjian sudah ada tapi tak irau. Celaan yang keempat, celaan terhadap seorang yang berpaling dari agama Allah, yakni Islam, padahal alam semesta patuh kepada perintah Allah serta tunduk kepada ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa pengajaran yang dapat kita ambil, yang boleh kita simpulkan para jemaah sekalian daripada apa yang kita belajar ataupun faedah yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat yang kita belajar di sini, betapa besarnya kedudukan al-uhud wal mawathiq, perjanjian yang dibuat oleh manusia ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Biasa lagi kalau perjanjian itu kita buat sama-sama, kita orang Islam bersumpah pula di atas nama Allah, tiba-tiba kita sewena-wenanya mempermain-mainkan janji kita, sewena-wenanya kita pergi batal perjanjian, pergi tukar sana sini, kita mengatakan ialah satu kezaliman, orang panggil hunduhnya perangai manusia yang melakukan perbuatan sedemikian itu. Cuma ada satu benda yang ditulis oleh dalam kitab dia Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Sebab ramai orang tanya, dia kata, Ustaz, anak saya ni nakal lah Ustaz. Ada ke tidak ayat-ayat yang kita boleh baca? Ada ke tidak ayat boleh baca? Jadi kita pun cari dalam hadis-hadis, dalam sunnah-sunnah bacaan itu. Kalau kita nak kira, Al-Quran ni semuanya syifa, Al-Quran ni semuanya penawar bagi hati, penawar bagi jiwa, penawar juga bagi penyakit-penyakit. Sebagaimana yang berlaku kepada sahabat yang baca Al-Fatihah kepada orang yang kena gigit, yang kena sengat ke binatang berbisa. Jadi mengikut, ini bukan hadis. Tuan-tuan kena ingat, kita kena beza. Kadang-kadang anda jumpa kata-kata doa-doa yang baik-baik, kita pun tulis, buat poster doa baik. Ada jemaah dia tanya, dia kata, Ustaz, ini riwayat mana ni? Sahih kata sahih. Kita kata saya tak sebut pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebutnya ini adalah merupakan doa. Doa yang bahasa Melayu, kita doa apa-apa pun boleh kan. Cuma dengan SOP dia lah, mula dengan alhamdulillah, mula dengan selawat, kemudian kita doa, kemudian kita tutup pula dengan selawat. Jadi Dr. Wahbah kata di antara ayat yang elok kita baca
Berdasarkan ini dipanggil mujarrabat, pengalaman ulama-ulama salaf, bukan daripada Nabi SAW. Tidak ada riwayat. Cuma boleh jadi pengalaman, dia panggil tajribah. Dia kata, kalaulah budak tu nakal, tak dengar kata, anak-anak kita ke, isteri ke, suami ke, tak dengar kata, kita hafal ayat 83 ni. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kita tiup pada telinga anak kita. Malam ni badi tiup berat kita dah. Isteri kata suami tak dengar kata, aku tiup yang malam ni. Suami kata isteri tak kata. Jadi masing-masing buat walak tidurnya pakat nak tiup di telinga, sudah. Jadi saya kata insya-Allah ini tajribah, dan ayat Quran semuanya syifa. Jadi boleh kalau kita nak ambil sebagaimana disebut dalam kitab tafsir Munir tadi, dia kata tajribahnya kita ambil ayat ni, kita baca, kita tiup di telinga anak-anak yang nakal-nakal, kita niat istisfa bil Quran, niat ambil jadikan Al-Quran sebagai ubat, tapi bukan disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada kebaikannya, insya-Allah. Dan jadi ramailah orang tanya apa yang nak baca, kita baca ayat ni. Baca Fatihah pun tak apa. Tapi itu dia panggil ilmu dari sudut pengalaman ataupun tajribah di kalangan orang-orang soleh yang tak boleh kita jadikan satu agenda tetap. Baca ni seperti kita kempen sunnah Nabi, tidak. Kita kata wallahu alam. Jadi setakat itu dulu kita pergi kepada sesi perbincangan ataupun tanya jawab kalau ada soalan. Jadi persilakan. Datuk, ada soalan daripada Facebook. Sila. Anda baca ya? Sila. Assalamualaikum, soalan berkaitan tauhid. Ada dengar orang bergurau. Dia kata, hang jangan, nanti aku hantar jin datang ganggu hang nanti. Adakah perkara ini termasuk dalam membatalkan tauhid? Dia sebut tadi pun macam gurauan, dia katakan. Jadi kalau gurauan taklah jadi sebab mereka membatalkan tauhid. Cuma kata-kata itu tidak baik. Kenapa kita nak hantar jin, hantar benda-benda yang gaib yang tak nampak tadi? Baik dia kata lebih senang kita kata nanti kalau kamu buat nakal aku hantar polis. Tak apa, benda kita nampak. Tapi hantar jin, siapa dia nampak? Silap-silap jin tergigit dia pula, bukan gigit orang yang kena. Ana pagi tadi selepas kuliah subuh, tiba-tiba datang seorang dalam masjid kita. Dia datang, dia kata saya nak cakap dengan Abu Anas. Saya kata silakan. Dia kata dia confirm dah. Dia sebutlah nama orang ni. Orang ni lah yang kena pada dia, kena pada mak dia, sehingga mak dia tak boleh makan, sehingga dia tak boleh kahwin. Macam-macam. Jadi awak nak apa dengan saya? Dia kata, Ustaz, saya mintalah Ustaz solat hajat hari ni, hari Jumaat. Kemudian minta Allah hantar balik semua sihir-sihir dia tu, kena dia kepada kami. Biar Tuhan hantar balik. Saya kata bukan kerja saya. Mai hantar-hantar ni. Sebab confirm ke dia yang buat yang pertama. Confirm dah. Siapa confirm? Tak bomo confirm. Kita kata boleh percaya kan ke bomo. Jadi kata-kata perbuatan seperti ini jangan digurau-gurau, jangan mengaku benda gaib, tidak baik. Macam dia tu gurau tadi. Ni kalau nak aku hantar jin mari. Itu lebih pada gurauan, tapi gurauan yang tidak sepatutnya. Sebab kita bergurau dengan benda-benda yang tak nampak. Kalaulah andai kata takdir Allah SWT, kawan itu sakit sungguh. Mesti orang akan tuduh awak yang buat. Walaupun awak bergurau, tak pernah terfikir pun nak hantar jin ataupun istilah orang kampung dia panggil penggawa. Jin ke penggawa ni kita tak fikir pun nak, tapi kita gurau. Jadi gurauan itu yang jadi tak baik. Sebab itulah kata ulama, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala tu kadang-kadang dia datang dengan sebab ucapan kita. Jadi wallahu alam. Silakan, ada soalan lain? Di chat tak ada. Kalau dia nak bagi soalan direct, silakan. Okeylah. Kalau ada sila, kalau tak ada kita break dululah. Baiklah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang akan datang. Tuan-tuan boleh tandalah ayat bermula 84, 85, mungkin kita lanjut ke 89, insya-Allah taala. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.